Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom basak sejarah bersama dengan cikgu. Dan pada sesi kali ini kita masih lagi dalam bab 2 tingkatan 4 iaitu tentang kebangkitan nasionalisme. Dan pada sesi kali ini cikgu akan sentuh mengenai 2.6 iaitu berkaitan mengenai faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Jadi di sini kita akan lihatlah beberapa faktor yang membawa kepada gerakan nasionalisme di negara kita. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom basak sejarah bersama dengan cikgu. Kemunculan nasionalisme pada abad ke-20 ini adalah didorong oleh beberapa faktor. Antara faktornya ialah yang pertama kita ada peranan agama. Yang keduanya ialah penulisan kreatif. Yang ketiga ialah media cetak. Yang keempat ialah sistem pendidikan. Yang kelima ialah tentang kemunculan golongan intelektual. Dan yang keenam ialah pengaruh luar dan serantau. Jadi ini ada 6 faktor yang membawa kepada kemunculan gerakan nasionalisme. Jadi kita lihat satu persatu mengenai faktor ni. Yang pertama kita lihat dahulu tentang peranan agama. Dalam peranan agama ni kita akan lihat kepada gerakan Islah. Ini kerana pelajar yang belajar di Mesir telah terdedah dengan falsafah perjuangan gerakan Islah di Mesir yang pada waktu ni dipimpin oleh Syed Jamal al-Din al-Afghani, Syed Muhammad Abduh dan juga Rashid Rida. Jadi kita lihat di sini di mana anak-anak muda yang belajar di Mesir ini telah terdedah dengan gerakan Islah. Dan kemudiannya gerakan ini telah menyeru umat Islam supaya kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, iaitu berpandukan Al-Quran dan hadis. Dan gerakan ini juga muncul disebabkan oleh untuk menentang imperialisme barat di negara Islam. Jadi itu sedikitlah mengenai faktor yang pertama iaitu tentang peranan agama. Jadi di sini kita lihatlah di mana peranan agama iaitu melalui gerakan Islah telah membawa kepada kebangkitan ataupun kemunculan gerakan nasionalisme. Dan yang keduanya ialah kita akan lihat kepada penulisan kreatif. Hasil kesusastraan seperti novel, cerpen dan juga puisi telah menjadi wadah untuk mengungkap keperitan hidup bangsa yang dijajah serta penderitaan rakyat. Hal ini kita lihat telah memberi impaklah kepada penduduk di mana ia telah menaikkan semangat rakyat. Contohnya, kita ada novel di sini iaitu Melur Kuala Lumpur oleh Harun Aminur Rashid. Selain daripada itu, kita ada cerpen cerita Awang Putat yang dikarang oleh Abdul Rahim Kajai. Dan karya Pak Sako pula telah menyindir penjajah dan mengingatkan anak bangsa untuk kepentingan kebebasan. Jadi, ini yang kita lihat faktor kemunculan gerakan nasionalisme melalui penulisan kreatif. Jadi kita lihat pula faktor yang ketiga iaitu media cetak. Media cetak seperti akhbar dan majalah telah berperanan sebagai penyalur maklumat dan berita kepada penduduk. Dan antara akhbar awal kita ada Jawi Peranakan di mana Jawi Peranakan ini menegur campur tangan British dalam agama Islam di Singapura dan isu bahasa Melayu. Selain daripada itu kita ada Sekolah Melayu. Sekolah Melayu pula telah digunakan untuk bahan bacaan di Sekolah Melayu. Dan kemudiannya kita ada Al-Imam, Neraca dan juga Pengasuh di mana akhbar-akhbar ni telah memuatkan idea pembaharuan. Akhbar-akhbar Al-Imam, Neraca dan Pengasuh ni kita lihat bila dia memuatkan idea pembaharuan ni datangnya daripada gerakan Islah. Dan kemudiannya Fajar Sarawak. Fajar Sarawak ni pula kita lihat telah mengkritik dasar pemerintahan buruk yang dikatakan mengabai hak dan kepentingan Bumiputera Sarawak. Jadi ini kita lihat bagaimana peranan akhbar majalah yang dimainkan di sini melalui media cetak ini telah membangkitkan gerakan nasionalisme. Dan kemudiannya kita akan lihat pula kepada faktor kemunculan nasionalisme yang keempat iaitu sistem pendidikan. Pendidikan moden Islam telah meniupkan semangat baharu dalam kalangan pelajar pada awal abad ke-20. Di sini kita lihat dengan kemunculan madrasah. Contohnya kita ada Madrasah
Al-Atas di Johor Bahru yang ditubuhkan pada tahun 1914. Kemudian kita ada Madrasah Al-Masyhur di Pulau Pinang pada tahun 1916. Dan yang ketiganya kita ada Madrasah Ad-Idrisiyah di Kuala Kangsar pada tahun 1926. Institusi ini telah menerima idea nasionalisme melalui yang pertamanya kunjungan para ulama kaum muda dari Sumatera Barat, dan yang keduanya daripada pelajar yang pulang daripada Mesir, dan kemudiannya menyebarkan idea dan pemodenan kepada masyarakat. Jadi di sini kita lihat melalui madrasah idea gerakan nasionalisme ni telah disebarkan. Selain itu, sistem pendidikan juga telah melahirkan golongan yang memimpin rakyat menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan. Golongan ini dilahirkan oleh Raffles Institution di Singapura. Kemudian kita ada Maktab Melayu Kuala Kangsar iaitu MCKK, dan yang ketiganya kita ada Maktab Perguruan Sultan Idris ataupun SITC. Dan pelajar-pelajar ini telah didedahkan dengan idea tokoh falsafah Islam dan Barat yang memperlihatkan kelemahan bangsa yang dijajah. Selain pada itu, mereka juga mendesak British untuk melakukan pembaharuan. Jadi di sini kita lihat SITC iaitu Maktab Perguruan Sultan Idris ini telah menjadi medan ilmu untuk berbincang dan menghasilkan karya nasionalisme bagi menyedarkan rakyat. Jadi ini dalam sistem pendidikan di mana sistem pendidikan membawa kepada kemunculan gerakan nasionalisme. Dan kita pergi pula faktor yang kelima iaitu kemunculan golongan intelektual. Hasil daripada perkembangan pendidikan telah membawa kepada munculnya golongan intelektual. Golongan intelektual yang terdapat pada waktu ini ialah golongan daripada lepasan Timur Tengah. Antara contohnya kita ada tokoh di sini iaitu Syekh Al-Hadi, di mana Syekh Al-Hadi ini telah menggerakkan idea pembaharuan dalam masyarakat iaitu melalui gerakan Islah. Kemudian kita ada juga lepasan pendidikan Inggeris dan Melayu. Antaranya ialah Abdul Kadir Adabi, Datuk Undang Rembau Abdullah Haji Dahan, Muhammad Yunus Abdullah, Ustaz Abu Bakar Muhammad Said atau kita kenalinya sebagai Abu Bakar Al-Bakir. Kemudian kita ada Ibrahim Haji Yaakob, di mana mereka ni telah menggunakan akhbar dan persatuan bersifat sosioekonomi dan politik untuk menyedarkan rakyat tentang imperialisme. Jadi itu mengenai faktor kita yang kelima iaitu tentang kemunculan golongan intelektual. Kita akan lihat pula kepada faktor yang keenam kemunculan gerakan nasionalisme iaitu pengaruh luar dan serantau. Yang pertamanya kita lihat dulu kepada kebangkitan pan-Islamisme di Empayar Uthmaniyah, di mana kebangkitan pan-Islamisme ini telah menyedarkan umat Islam untuk bersatu menentang ancaman luar. Ini kita lihat dalam kebangkitan pan-Islamisme di Empayar Uthmaniyah. Dan yang keduanya kita lihat pula kepada gerakan Islah di Mesir, di mana dalam gerakan Islah di Mesir ini telah menyeru umat Islam untuk melakukan pembaharuan yang progresif. Kemudiannya kita lihat pula pengaruh daripada Jepun, di mana Jepun ni telah muncul sebagai kuasa besar dunia. Malah Jepun juga telah berjaya menewaskan Rusia pada waktu ini. Apabila Jepun berjaya menewaskan Rusia, ini telah menaikkan semangat nasionalisme masyarakat setempat. Dan yang keempatnya kita akan lihat kepada apa yang berlaku di China iaitu revolusi China yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Melalui revolusi China, kerajaan Manchuria telah berjaya ditewaskan. Malah mereka juga telah menubuhkan negara Republik China. Jadi kita lihat ini yang berlaku di dalam revolusi China yang telah menewaskan kerajaan Manchuria dan seterusnya menubuhkan Republik China. Dan yang kelimanya kita akan lihat apa yang berlaku di India iaitu perjuangan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ni telah menentang British tanpa kekerasan. Jika kamu masih ingat lagi mengenai Mahatma Gandhi, di mana Mahatma Gandhi ini telah berpegang kepada Satyagraha, di mana Satyagraha ni kalau kita lihat ialah berpegang teguh kepada kebenaran dan menjadikan asas perjuangan tanpa
kekerasan ataupun keganasan. Jadi ini kita lihatlah daripada apa yang diperjuangkan oleh Mahatma Gandhi, dan ini juga yang menjadi kita kata faktor yang telah menaikkan semangat nasionalisme tempatan. Dan yang akhir sekali kita lihat kepada perjuangan yang berlaku di Filipina yang telah dipimpin oleh Jose Rizal, dan juga di Indonesia yang dipimpin oleh Sukarno. Di mana perjuangan yang berlaku di Filipina dengan Indonesia ini, iaitu negara jiran kita, telah menyemarakkan lagi usaha untuk menentang penjajah. Inilah dia pengaruh luar dan serantau yang telah mempengaruhi ataupun yang telah membawa kepada kemunculan gerakan nasionalisme. Apa yang dapat cikgu simpulkan di sini, kita lihat di mana faktor kemunculan gerakan nasionalisme ini, kita ada 6 faktor, di mana yang pertama tadi kita sentuh mengenai peranan agama. Kemudian yang keduanya kita lihat kepada penulisan kreatif. Dan yang ketiga tadi kita lihat kepada media cetak, iaitu peranan yang dimainkan oleh akhbar dan juga majalah. Yang keempatnya ialah sistem pendidikan. Kita lihatlah peranan yang dimainkan oleh madrasah dan juga institusi pendidikan yang lain. Dan kemudiannya yang kelima ialah tentang kemunculan golongan intelektual, dan di sini kita lihatlah dari segi kemunculan golongan intelektual melalui lepasan Timur Tengah dan juga berpendidikan Inggeris dan juga Melayu. Dan yang keenam, yang akhir sekali, ialah pengaruh luar dan juga serantau. Di sini kita dapat lihatlah dengan apa yang berlaku dalam Empire Uthmaniyah, di Mesir, di Jepun, di China, di India, dan juga negara jiran kita iaitu Filipina dan juga Indonesia. Ini yang dapat cikgu terangkan mengenai faktor kemunculan nasionalisme di negara kita. Cikgu berhenti dahulu di sini. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jangan lupa untuk ikuti video cikgu yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Bye.